Didik TV KPM. Didik TV KPM. Laparlah pula. Nak order apa ya? Tengok. Ish, beli pizza sedap juga ni. Nak order lah. Nak order saiz paling besar. Lagi besar. Okey, bayar. Penghantaran lambatnya. Mira, kenapa ni? Kenapa susah hati sangat cikgu tengok ni? Cikgu, saya nak beli pizza. Saya nak bayar dah ni. Tiba-tiba ditulis penghantaran lambat. Mungkin akan ambil masa 2 jam sebab ramai pelanggan lah, cikgu. Allah, kenapa Mira susah hati? Tak payah susah hati. Cikgu Ziha dia boleh bantu. Wah. Apa kata kita buat pizza, nak? Buat pizza, cikgu? Ya, nak, cikgu? senang dan mudah je buat pizza. Nak, cikgu? Okey. Betul ke mudah ke, cikgu? Boleh, Susah nak mudah lapar sangat. ni. Okey, jom. Jom, cikgu. Kita buat sekarang. Boleh, jom. Okey. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua yang sedang menonton. Apa khabar? Sihat? Saya Syamira Nazir. Hari ini saya akan menemani anda semua selama 1 jam di dalam slot menengah atas bagi mata pelajaran pendidikan khas pembuatan roti, di mana pada hari ini kita akan belajar tentang penyediaan pizza. Sedap tu penyediaan pizza, dan bersama dengan Mira hari ini seorang guru yang sangat berpengalaman di dalam bidang penyediaan pizza ini, iaitu cikgu kita, iaitu Cikgu Nur Maziha Muhammad Hassan. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam, Mira. Apa khabar, cikgu? Alhamdulillah, baik. Selamat datang ke kelas kita di slot menengah atas pada hari ini, cikgu. Ya. Baik, cikgu, sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, saya ingin persilakan cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan, cikgu. Okey. Baik. Okey, silakan, cikgu. Okey, terima kasih, Mira. Sama, dan juga saya juga. Baik. Hari ini juga, cikgu, Ya. bukan hanya ada kita berdua, tetapi juga kita pun ada seorang guru bahasa isyarat, iaitu Cikgu Saiful Amri bin Sailan. Assalamualaikum, cikgu. Assalamualaikum. Sihat, cikgu? Alhamdulillah, cikgu sihat. Baik, cikgu, saya ingin persilakan cikgu untuk sanitasi tangan juga. Silakan, cikgu. Okey, Cikgu Saiful Amri dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam Selangor, di mana hari ini cikgu akan menjadi guru bahasa isyarat buat saya dan juga buat semua penonton yang berada di rumah. Baik, kerana hari ini kita punya mata pelajaran merupakan mata pelajaran bagi murid-murid berkeperluan khas. Jadi kita dibenarkan untuk membuka pelitup muka. Jadi saya ingin persilakan cikgu untuk membuka ataupun menanggalkan pelitup muka dan simpan di tempat yang khas lah. Macam saya akan simpankan di dalam poket. Ingat adik-adik, jangan letak merata-rata. Baik, Cikgu Saiful, saya ingin persilakan cikgu untuk mengambil tempat cikgu di sana. Sama-sama. Baik. Cikgu pun dah selesai mengambil tempat di sana. Cikgu Maziha bagaimana? Ya, saya pun dah bersedia. Bersedia juga. Ya. Saya pun dah bersedia juga kerana hari ini kita nak buat pizza, cikgu. Ya. Tapi sebelum itu, saya ingin bertanya kepada cikgu, apa standard pembelajaran ataupun objektif pembelajaran kita pada hari ini? Silakan, cikgu. Okey, untuk standard pembelajaran kita pada hari ini ialah murid-murid akan dapat bagaimana tahu cara nak menyukat bahan dan menggunakan alatan yang betul. Okey, kita tahu cara kaedah yang betul ataupun teknik yang betul untuk sediakan dough, dan kita akan tahu cara dan patuhi keselamatan ketika berada di, tak kiralah di bengkel ataupun di bilik masakan ataupun ketika berada di rumah. Keselamatan tu penting. Betul. Sebab kalau kita tak jaga keselamatan, membahaya terutama pada murid-murid pendidikan khas. Betul tu, cikgu. Wah, banyak yang kita nak belajar hari ini kan, cikgu, sebab saya tengok dekat depan tu ada macam-macam bahan, cikgu. Betul. Terutama sekali topping kita nak letak apa dekat atas pizza kita kan, cikgu. Betul. Tapi sebelum tu nanti mesti cikgu nak ajar macam mana cara amali untuk kita menyediakan pizza. Betul. Okey, kita berhenti berehat seketika, cikgu. Okey, boleh? Okey, kita kembali selepas ini. Anda di rumah jangan ke mana-mana.
kembali kita dalam slot menengah atas. Masih lagi bersama dengan saya, Syamira, dan juga cikgu kita, Cikgu Maziha. Cikgu, di mana hari ini kita akan menyediakan pizza bagi mata pelajaran pembuatan roti untuk murid-murid menengah atas, terutama sekali untuk murid-murid pendidikan khas. Betul. Dan juga bersama dengan kita iaitu Cikgu Saiful Amri, merupakan juru bahasa ataupun guru bahasa isyarat. Cikgu, tadi cikgu kata kalau nak buat pizza ni mesti kena ada bahan-bahannya. Betul. Kita kena tahu terlebih dahulu bahan-bahan tu kan, cikgu. Betul. Jadi apa bahan-bahan yang kita perlukan untuk menyediakan pizza? Okey, murid-murid semua. Okey, untuk penyediaan pizza, bahan-bahan yang kita perlukan adalah tepung high protein, okey, gula, susu tepung, air, susu, vanila sikit untuk pewangi, mudah perasa. Okey, ini adalah yeast, mentega, lepas tu garam sikit dan telur. Okey, bahan-bahan ini adalah basic lah. Kita akan ikut standard resepi sekolah masing-masing. Maknanya bagi sekolah saya sediakan yang simple sahaja untuk memudahkan murid-murid berkeperluan khas. Okey, itu bahan-bahan untuk membuat dough. Baru dough ni dia Betul. punya roti dia dulu, cikgu. Okey, cikgu, silakan. Okey, kalau kita nak buat dough, kita akan belajar teknik dia. Okey, teknik dia ialah pertama kita mesti sukat bahan tu dulu. Yang pertama adalah mencampurkan bahan. Okey, yang kedua, lepas kita campur bahan, kita kena uli bahan tersebut. Okey, gunakan mixer, lepas kita uli, kita biarkan dia kembang. Okey, dia akan kembang. Selepas kembang, dalam berapa minit, kita tengok daripada ngembang 40 minit. Okey, kita akan mencanaikan dia. Kena canai lah nanti. Mira, nanti kan kita mencanai. Selain mencanai, lepas tu kita akan membentuk. Lepas kita bentuk, kita akan paningkan dia. Maknanya letak dalam pan. Lepas tu, kita akan letak topping. Dan akhir sekali bakar. Itu adalah teknik untuk penyediaan dough. Kena ikut itulah. Maknanya mesti ada rehatkan sekejap dough tu. Kalau tak rehat, nanti dough tu tak kena naik. Okey. Maksudnya kan, cikgu, antara salah satu tips juga untuk dough tu naik, kita kena tutup dengan kain basah. Betul tak, cikgu? Betul, boleh juga. Sebab apa? Kalau kita tutup dengan kain basah, dough tu takkan kering lah. Maknanya dough tu cantik, lembut je. Gebu je roti kita, cikgu, ya? Okey, betul. cikgu. Sekarang kita dah tahu daripada segi bahan dan juga langkah untuk kita membuat dough kita. Betul. Kita dah boleh buat ke, cikgu, dough kita? Boleh. Okey. Tapi sebelum tu, Mira kena pakai apron. Boleh, cikgu. Saya pakai apron terlebih dahulu, cikgu, ya. Boleh cikgu bagi tahu kenapa kalau kita nak menyediakan makanan, kita kena pakai apron, cikgu? Okey, untuk mengelakkan baju kita daripada kotor lah. Supaya bila kita buat kerja dalam pemakanan, kita kena jaga kebersihan. Kebersihan memang penting. Lagi satu, okey, untuk dalam penyediaan makanan, pastikan kuku pendek, rambut diikat kemas. Jadi penampilan kita pun kena bersih. Sebab orang bila nak tengok makanan, tengok pada penampilan kan. Lagi satu, kita tak boleh berlari-lari dekat bengkel ataupun bilik masakannya, murid-murid. Dan pastikan lantai kita pun tak licin. Sebab aspek keselamatan tu penting bila berada di bengkel. Okey, diingatkan juga pada murid-murid semua, bila kita nak pegang suis, pastikan tangan kering. Takut berlakunya renjatan elektrik. Kalau kita basuh-basuh tangan ke, cikgu, kalau kita basuh periuk ke kan, kita tak bolehlah tangan basah terus pegang suis. Betul, nanti berlakunya renjatan elektrik dekat situ. Murid-murid semua pastikan ya, tak kiralah kamu berada di rumah ataupun di bengkel masakan, jangan pegang suis kalau tangan kita basah. Betul. Okey, lagi satu, bila kita gunakan mixer, jangan masukkan bahan ketika mixer tengah berjalan. Tak boleh ke, cikgu? Tak boleh, kita kena off-kan sebab berbahaya. Alamak, maksudnya cara saya sebelum ni pun salah lah, cikgu. Kurang tepat kita lah. kena maknanya kita akan tutup dulu. Kalau yang besar tu lah kan. Okey. Baik, kita dah tahu dah daripada segi langkah dan juga aspek keselamatan yang perlu diutamakan di dalam bengkel masakan kan, cikgu. Betul. Jadi sekarang kita dah boleh buat dough ke, cikgu? Dah boleh. Okey. Apa bahan yang saya nak kena campur-campur adunkan terlebih dahulu, cikgu? Okey, kita akan campurkan kesemua ni. Maknanya dalam penyediaan pizza hari ini, kita akan buat straight dough. Maknanya mudah saja, iaitu kita akan campurkan semua bahan A, baru kita last kali kita campurkan bahan B, iaitu mentega.
3. Maknanya senang, tak payah susah-susah. Jadi untuk itu kita kena sukatlah bahan ni dulu. Untuk memudahkan kita. Okey. Kita kena sukat terlebih dahulu. Ya. Okey, kalau daripada segi sukatan bergantung kepada Resepi standard sekolah masing-masing. Resepi sendirilah. Kalau kita ikut resepi berfokus pada sekolah masing-masing lagi senang sebab pelajar dah belajar ikut resepi dia. Kalau saya bagi resepi, kenapa tak sama cikgu? Sebab murid berkeperluan khas, dia ikut cikgu dia ajar resepi standard dia orang, mudah dia orang akan ingat. Okey. Macam tu, saya pun dah ada saya punya bahan saya juga cikgu di sini. Okey, kita akan untuk kat sila kita akan masukkan dalam mixer ni dulu bahan ni, Mira. Cikgu. Okey. Pertama, kita akan masukkan bahan-bahannya. Okey. Okey, bahan-bahannya adalah tepung. Mira sini. Okey. Okey. Boleh. Cikgu. Mira masukkan tepung, cikgu cakap je. Boleh, Mira saya tolong cikgu ya. Okey. Cikgu perlu pakai sarung tangan tak cikgu? Sarung tangan boleh, tapi kita akan masa untuk uli doh dulu. Okey. Untuk bahan tak perlu. Baik. Sebab kita tak sentuh bahan ni. Okey, jadi Mira, ini ada sudu. Mira akan masukkan semua bahan tepung tu dalam ni. Saya akan masukkan semua cikgu ya. Ya, Mira. Okey. Sebab cikgu dah sukat siap-siap senang. Jadi sementara tu cikgu akan untuk susu. Sementara Mira masukkan semua ya, Mira. Boleh cikgu, saya masuk semua. Tepung. Ni tepung gandum kan cikgu? Tepung high protein. High Mudah. protein. Sebab tepung high protein ni semua dah ada siapkan tepung penaik. Jadi kita tak payah susah-susah. Memudahkan. Okey, cikgu, tepung saya dah masukkan Okey, tepung. terima kasih Mira. Okey, Sama-sama. ini gula. Kita masukkan sedikit gula cikgu. Habiskan. Habiskan terus. Sebab ikut sukatan ya. Okey. Saya masukkan gula. Okey. Mira masukkan susu tepung. Saya masukkan susu tepung sedikit. Ya. Susu tepung. Susu tepung dah masuk. Okey, masukkan esen vanila. Okey. Esen vanila ni cikgu sebab kita nak campur dengan telur kan? Ya. Supaya kurang bau hanyir. Betul. Kita akan campurkan. Bagus Mira, pandai Mira. Itu yang cikgu sayang Mira. Terima kasih pandai. cikgu. Sayang saya. Okey. Okey. Ni ada ais. Yeast. Okey Mira. Okey. Masukkan yeast. Okey, susu cair, susu segar. Susu segar. Okey. Kalau susu segar ni tak kisah ke cikgu nak yang orang kata low. Tak kisah. ataupun high. Sebab kalau tak ada susu pun kita boleh pakai jas air, tapi kita nak lemakkan kita punya pizza. Kita inovasi sendiri. Okey. Itu sebab kita ikut standard resipi masing-masing. Ada sekolah tak letak. Okey. Okey. Lagi lepas tu letak garam sikit, setengah sudu kecil aja. Sedikit garam. Sikit sahaja. Jangan masukkan semua Nanti bahannya. masin. Sikit je garam. Okey, sikit sahaja. Okey. Okey. Boleh ke cikgu macam ni? Boleh. Ya. Okey. Tapi pastikan tak kena dengan yeast. Kalau garam tu terkena yeast, nanti kita punya yeast akan mati. Macam tu. Sebab itu bila kata kenapa kita punya dough tak naik? Sebab yeast tu dah terkena garam. Okey, itu satu tip penting dari cikgu ya. Kalau nak naikkan yeast, kita boleh rendamkan yeast tu dengan air suam, masukkan gula. Gula tu adalah makanan untuk yeast. Jadi dia akan cepat kembang. Okey, itu. Okey. Tapi saya rasa tak kena cikgu. Okey, bagus Mira. Okey, masukkan susu. Masukkan susu lagi sekali cikgu. Tadi susu tepung, ini adalah susu fresh milk lah. Okey. Saya masukkan susu. Okey. Lepas tu Mira bagi kat cikgu jug tu. Boleh, jug cikgu. penyukat ni. Ini jug penyukat. Okey. Mira masukkan 4 telur ni. Boleh? Saya akan masukkan. Boleh cikgu. Boleh kan? Mira pandai. Sebab tu cikgu sayang Mira. Okey. Boleh? Boleh cikgu. Okey, cikgu akan sukat. Okey. Saya akan berhati-hati ya. Baik. Okey, jangan sampai kulit telur pun termasuk sekali. Bahaya. Okey, Satu. bismillah. Okey, satu. Bagus. Okey. Sambil tu kita boleh mengira. Okey. Dua. Baik. Tiga. Kalau untuk kita nak buat ni kan cikgu, saiz aduh kita ni, kita menggunakan 4 biji telur sudah cukup cikgu ya. Untuk penyediaan pizza, kita tak payah pakai grade A yang besar tu tak payah. Untuk kek tak apa. Kalau untuk pizza ni yang sedang pun boleh. Untuk grade B ataupun C. Okey, cikgu. Selesai. Dan yang terakhir kita masukkan air. Air. Okey. Ini untuk bahagian A lah.
Air sedikit saja cikgu Sikit sebab kita tahu susu tadi. Nanti cair sangat pula kan. Betul. Kita akan adunkan. Okey. Mixer ni lebih kurang 45 minit lah. Okey. Untuk masa pertama ni kita buat. Kita adunkan dulu. Macam tadi cikgu kata, kita kena letak bahan baru kita hidupkan mixer kita. Betul. Ada separuh kan dia letak tak boleh membahaya pada murid-murid berkebutuhan khas. Dia membahaya. Sebab bila mesin berjalan, dekat situlah keselamatan kena jaga. Betul. Time ni jangan nak cuba-cuba nak kacau-kacau ke kan. Biar belum. je. Lagi satu sebab itu kita kena ikat rambut pakai cap. Sebab bila melibatkan adunan, takut rambut kita jatuh dalam ni. Betul. Okey. Ini daripada segi bahan, kita dah campurkan semuanya cikgu. Dan kita pun dah mix juga. Okey, kalau macam tu cikgu, sebab tadi cikgu kata mengambil masa 45 minit kan cikgu? Betul. Kita berhenti berehat seketika cikgu? Boleh. Kita kembali selepas ini. Anda di rumah jangan ke mana-mana. Kalau nak tengok doh yang Mira buat ni naik ke tak naik jadi ke tak? Kita kembali selepas ini. InsyaAllah jadi. Jangan ke mana. Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam slot menengah atas. Hari ini kita menyediakan pizza. Bon appetit. Kan kata selamat menjamu selera. Tapi belum siap lagi. Tadi kita baru sediakan kita punya doh, cikgu. Betul. Macam mana doh saya, cikgu? Naik tak doh saya? Alhamdulillah naik. Tapi sebelum tu Mira, cikgu nak tanya Mira boleh? Boleh, cikgu. Okey. Tadi cikgu ada cakap kan, kalau dalam penyediaan pizza, kekemasan diri tu penting, betul? Okey, dari segi apa kita kena jaga kekemasan tu? Dari segi macam cikgu kata tadi, kalau rambut panjang kita kena ikat rambut. Betul. Lepas tu kuku kena pendek. Betul, pandai Mira. Macam sekarang ni kita dah pakai sarung tangan. Betul. Ini adalah salah satu penjagaan ya untuk melibatkan makanan. Jadi bila melibatkan makanan, pastikan kita pakai sarung tangan. Sebab apa? Kita akan pegang doh ni. Betul, cikgu. Murid-murid semua. Okey Mira. Okey, lepas ni kita akan buat doh yang kita dahuli lah tadi selama 45 minit. Okey, ini adalah doh yang kita dah siapkan. Cikgu akan timbang dan cikgu akan bagi pada Mira nanti. Boleh, cikgu. Okey. Berikan cikgu. Masa kita sediakan doh kita tadi tu kan cikgu, silakan tak apa cikgu sambil buat tu. Tengok Mira buat tadi lembut, gebu. Jadilah ya. Betul. Alhamdulillah jadi. Teknik yang kita guna pakai dalam menyediakan doh kita ini ialah teknik yang kedua, mengguli tadi. Tadi mengguli, sekarang ni lepas mengguli kita mengembangkan dan lepas mengembang, sekarang ni kita nak membentukkan dia. Jadi kita kena bentuklah lepas ni ikut acuan dia, ikut saiz dia. Okey, cikgu akan potongkan doh ni bagi pada Mira. Nanti kita akan sama-sama buat. Okey. Maksudnya cikgu, sebelum kita nak buat pizza tu pun kita kena timbang dia terlebih dahulu, cikgu. Sebab ikut pen kita. Kalau kita dapat standing order, mereka ada pelanggan yang nak pizza besar, kita kena timbang ikut doh tu lah, sukatan doh. Kalau nak pen yang kecil, kita kena ikut. Nanti kalau kan pen besar, kita punya doh kecil tak sama saiz pula. Nanti orang komplain. Okey. Okey, 165. Selalu kalau doh yang saiz macam saya ni kan cikgu, macam saya ni, ini dikira sebagai pen saiz apa cikgu? Pen yang paling kecil. Paling kecil. Kalau macam ni, beratnya dalam berapa? Berat yang macam ni kita letak dalam 100 je. Tengok ni lah. Lepas tu kalau yang pen yang cikgu ni besar sikit, dalam 150 macam tu. Kalau yang besar tu dalam 200. Kita tengoklah. Dan bergantung juga kepada oven yang kita nak masak nanti. Nanti jangan kita buat pen besar tapi oven kita kecil. Okey, Cikgu Zia akan bagi pada Mira doh. Nanti Mira boleh canaikan. Terima kasih, cikgu. Sama. Okey, jom Mira kita canai. Sebelum tu Mira letakkan tepung ya atas table mat yang pink tu. Okey.
Okey. Saya akan tabur sedikit tepung cikgu. Ini ya. supaya kita punya dough tak melekat kan cikgu? Betul Mira, pandai Mira. Cikgu. Okey. Nanti Mira akan uli macam Cikgu Zia buat ni. Baik. Okey, kemudian saya akan letak dough lah. Okey, betul. Okey. Mira buat bulatkan dia dulu. Saya akan bulatkan terlebih dahulu. Supaya dia akan surrounding macam ni lah. Maknanya yang tak cantik tu sebelah bawah. Yang tak cantik sebelah bawah cikgu. Okey. Okey. Betul. Lepas tu kita akan gelekkan dia. Guna rolling pin Okey. Okey. Lembut untuk Mira buat tadi ni. Jadi sekarang Mira dah bukan mencana cikgu ini Mira tengah menguli dough supaya Mira boleh dapatkan bentuk yang Mira nak lah. Okay, setelah cikgu dah potong-potong tadi mengikut saiz yang bersesuaian dengan pan. Tadi cikgu Zia kata pan Mira saiz ni ialah paling kecil. Jadi mungkin berat dough ni dalam likungan 100 gram cikgu Betul. Okey. Menguli dia. Nanti Mira boleh tarik-tarik kan macam ni sikit. Tarik-tarik sikit cikgu. Macam ni. Tarik-tarik sikit. Tarik-tarik sikit. Maknanya lembutlah Mira punya dough ni. Dia tak koyak. Cantik dia elastik. Ini ialah dough yang baik. Kalau contoh dough Mira tu ada kekurangan sikit lah kan cikgu. Jadi maksudnya kalau Mira buat macam ni mudah untuk tercari lah koyak. Untuk kita ni. Sebab itu kita uli mesin tadi dalam 45 minit. Maknanya dough tu dah cantik. Dia dah sebati semua dalam tu. Okey. Jangan tebal pula cikgu macam ni cikgu jangan tebal tebal nanti bukan jadi roti pizza, jadi roti canai. Boleh. Okey. Siap. Mira boleh letak dekat atas pan Mira ke cikgu? Boleh macam Cikgu Zia buat ni. Letakkan di atas pan. Okey. Okey, Mira akan letakkan sedikit di atas pan. Dough yang telah siap tu cikgu. Atas pan tak perlu letak tak payah. Tepung ke cikgu? Tak payah. Kita dah tahu tepung tadi, dah cukup dah. Mira ratakan betul-betul, cantik-cantik. Tapi kenapa tarik saya punya macam tak muat cikgu? Muat, boleh. Mira gelekkan lagi. Okey, saya gelik lagi. Boleh Mira. Cikgu punya dah siap ke cikgu? Dah. Boleh cikgu tunjuk sikit kat kamera? Supaya mereka di rumah boleh tengok macam mana. Wah, kena penuhkan rupanya. Ya, kita penuhkan. Sebab kalau tidak, kalau kita tak penuh nanti kena komplain pula. Baik. Sebab kita kan dapat daripada standing order pelanggan kan. Jadi kita kena buat cantik-cantik lah. Sebab kita nak pizza yang cantik. Betul. Kalau pelanggan beli pizza, kenapa pizza dia tak cantik? Itu penting dalam kekemasan untuk buat pizza. Kena cantik, kemas. Bukan rasa saja perlu sedap kan cikgu? Semua. Kualiti sebab kalau kita nak beli, mesti kita nak tengok kenapa pizza ni tak cantik macam sikit, macam tak besar je. Semua kena mainkan peranan kat situ. Cantik pun boleh Mira. Pandai Mira. Siap dah boleh saya punya pizza. Tarik-tarik sikit. Okey, ini pizza saya. Kawan-kawan. Tapi saya yakin kalau kawan-kawan sendiri yang buat pastinya lebih cantik kan cikgu? Okey, ini Kak Mira punya. Kak Mira baru belajar. Okey cikgu, lepas dah siap cikgu. Murid-murid tengok Kak Mira pun pandai buat. Murid-murid di rumah mesti lagi pandai buat. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, lepas dah siap ni cikgu? Okey, lepas dah siap ni kita akan letak topping. Okey, jadi kita akan letak topping apa sahaja permintaan yang Mira nak, Mira boleh letak. Okey, baiklah. Ada macam-macam topping kat sini. Okay, cikgu letak, saya tanya cikgu lah. Saya tanya cikgu letak apa, saya ikut cikgu. Pertama sekali, okey, kita ambil dia punya sos. Sos pizza. Okey, sos kita sapu je atas ni. Okay. Sos pizza memang kena letak lah cikgu ya? Ya, sebab nama memang pizza. Kalau tak ada sos, macam mana pula? Betul tak? Betul, cikgu. Kalau tak ada sos, jadi lempeng. Betul tak? Betul, cikgu. Sebab pizza kan, dia asalnya mesti ada sos tomato. Bau dia, ya Allah, mengancam. Nanti murid-murid, bila buat kat rumah, kalau tak kat rumah tak ada sos, tak apa. Awak boleh letak sos tomato pun boleh. Sos tomato puri pun boleh. Apa sahaja sos. Ikutlah kita punya variasi kita. Lagi banyak topping, lagi sedap. Okey, itu cikgu punya. Nanti saya akan letak saya punya topping pula sekejap lagi. Okey. Kita buat sebab memandangkan kita buat pizza ayam. Jadi bahan-bahan ni kena letak ayam lah. Okey, sebelum tu cikgu lebih suka letak cheese dulu.
Sebab Kalau apa? daripada susunan topping ni kan cikgu, Ya. kita perlu ada ke langkah-langkah nak letak mana satu dulu ataupun boleh je letak je? Letak aja. Letak aja. Cuma kita tengok standing order. Kalau dia nak pizza ayam, kita kena buat pizza ayam lah. Jangan pula kita letak daging. Kan? Okey. Jadi ada juga pelanggan dia tak nak sayur. Kita tengok pada yang standing order yang kita bagi tu. Kita ada borang dia kan. Yeah. Okey, cikgu letak cheese. Baik. Okey. Lagi banyak cheese, lagi sedap. Tapi kena berjimat-jimat lah. Kalau kat sekolah, pelajar kena berjimat-jimat ya. Baik cikgu. Okey, cikgu letak. Saya nampak cikgu dah letak banyak topping. Saya pun tak sabar nak letak jugalah topping saya ni cikgu. Boleh, Mira. Saya nak ke sana juga boleh cikgu? Boleh Mira, silakan Okey. Mira. Boleh sama-sama barulah meriah. Tapi cikgu selesaikan cikgu punya terlebih Okey, dahulu. kejap, ya. Okey. Topping ni bergantung kepada pelanggan nak macam mana. Betul. Sebab kita buat pizza ayam, pelanggan kita nak pizza ayam. Jadi kita letaklah pizza ayam. Okey. Tapi ingat topping ni pun kena disediakan fresh ataupun segar. Betul. Bila fresh dan segar barulah sedap makan semua kan. Betul, cikgu. Okey. Dan yang terakhir cikgu letak daun selasih sikit dengan cendawan. Okey. Lepas tu saya pula nak buat saya punya topping ni cikgu. Boleh Okey. Mira. Okey, sekejap Cikgu. Mira. Okey, boleh. Saya letak sikit saya punya. Baik cikgu. Okey. Terima kasih cikgu. Saya ke sini sikit cikgu ya. Boleh Mira, silakan. Mira pun akan letak sos. Okey. Sapu sos ke atas. Cheese ni pun cikgu dah gabung, dah siap-siap dalam ni. Betul lah cikgu. Bau dia memang sedap lah. Ya, lapar. Tapi senang je kan daripada nak order Grab tadi kan? Makanan yang kita sediakan untuk seisi keluarga lagi mudah dan senang. Tak payah susah-susah. Okey, ni saya punya. Semua murid-murid boleh buat dekat rumah. Okey. Cikgu, rasa saya nampak ada beberapa Boleh. variasi sos yang lain juga cikgu. Boleh. Kalau Mira nak letak semua boleh. Jangan lupa oregano tu penting tu. Lagi wangi. Okey. Boleh. Silakan Saya Mira. letak sikit. Okey nah. Cikgu ulurkan kat Mira. Terima kasih cikgu. Okey. Dan juga cheese. Cheese. Mira suka cheese dengan tu je kan? Betul. Okey, ini ialah variasi saya. Boleh. Lebih kepada ayam dan juga keju. Ni nak ayam, Okey, ayam boleh cikgu? goreng. Terima kasih. Okey, bila kita dah siap dengan topping kita cikgu, macam saya ni dah siap dengan topping ni kan cikgu, kita mesti kena bakar. Betul, kita akan bakar. Okey, sebelum kita bakar, pastikan kita laraskan suhu dia. Kita panaskan dulu oven. Sebab bila kita dah panas, baru kita boleh masukkan dalam ni. Okey. Okey, kalau untuk suhu kan cikgu, nak laraskan ketuhar ni, berapa suhu yang bersesuaian cikgu? Okey, ikut bergantung pada oven masing-masing. Macam oven cikgu ni kecil. Okey, kita laraskan 160 darjah je. Lebih kurang dalam 5 minit lah kita untuk panaskan sekejap. Okey cikgu, tadi cikgu kata oven kena panaskan terlebih dahulu. Betul. Dalam 5 minit awal. Okey, kalau macam tu saya nak tambah sikit topping saya boleh cikgu? Boleh. Saya Mira nak apa? Saya nak tomato. Okey, bagus. Tomato ni bagus untuk cherry. kesihatan. Betul tu. Betul. Bagus ni. Okey, dan juga saya nak sikit bawang Holland lah cikgu. Okey, boleh. Okey, kalau cikgu ambil pun boleh. Okey, tak apa. Okey, ini ialah bawang Holland. Bergantung kepada kalau nak makan sendiri pun ikut cita rasa sendirilah. Betul. Kan, cikgu? Sebab itu cikgu cakap tak payah order Grab tadi kan. Lagi meriah kita buat sendiri kan. Okey, Senang ke susah? Senang cikgu. Ya. Dan saya nak tambah sedikit lagi cheese. Betul. Saya tambah. Cheese penyedap. Betul. Kalau makan panas-panas ni cikgu, kalau tarik tu, wow, yummy. Betul. Okey, dah cikgu? Okey, tahu oregano sikit. Oregano sedikit cikgu sikit je. Boleh cikgu kata kenapa oregano ni kita kena letak sikit cikgu? Dia tak membangkitkan bau pizza rasa tu. Aroma dia tu. Okey cikgu, dah selesai. Okey, nampak tak yang kita dah buat ni? Cikgu. Sama cantik Mira buat. Bagus Mira. Ya, terima kasih, Jadi kan cikgu. senang kan? Senang cikgu. Okey, cikgu akan masukkan, kita punya dah panas. Cikgu akan masukkan sekejap dalam ni. Okey, kita akan bakar lebih kurang dalam 20 minit lah. Sebab kalau yang dough yang kita dah siap tu, kita bakar just dalam 10 minit. Tapi ini kita buat daripada asal, daripada basic, lebih kurang 20-20 minit bergantung pada oven sekolah masing-masing. Okey, kita akan bakar suhu 180 lebih kurang 20 minit. Okey, baik cikgu.
Satu soalan saya cikgu, Ya. sebab saya tengok kita bakar, saya nak tanya cikgu, macam mana kalau nak tahu pula kalau dah 20 minit tu nak tahu yang pizza kita ni dah siap masak ataupun tak ter-overcook lah. Okey. Ada cara tak cikgu tip dia? Kita akan tengok bila dough kita dah dah kembang, dah cantik. Okey, kita tekan, tengok bawah dia sikit. Okey. Kalau kita suhu dia terlalu tinggi, masa dia terlalu lama, memanglah overcook. Tak perlu cocok guna lidi cikgu Macam kita buat kek tu tak perlu Tak payah. Tak payah pakai lidi. Okey. Just kita tengok je. Okey, InsyaAllah. baiklah. Okey cikgu, sementara kita nak tunggu pizza kita masak di dalam oven ataupun ketuhar tu, kita berhenti berehat lagi sekali cikgu. Okey. Sebab saya pun nak bawa juga pizza saya. Okey, jadi jangan ke mana-mana, kita berhenti berehat seketika, kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Rakan-rakan, masanya untuk bergembira bersama Mat Yoyo. Hai, saya Daya. Saya Yoyo. Dan saya Raya. Pelajari sesuatu yang baharu, menari sambil menyanyi dan banyak lagi aktiviti yang menyeronokkan. Dalam Mat Yoyo, mulai 25 September, setiap Sabtu dan Ahad, jam 7 malam. Di Didik TV KPM. Hai adik-adik, hari ni Abang Haji nak tanya adik-adik, pernah tak adik-adik cuba cubit siku adik-adik? Cuba try cubit. Sakit tak? Tak sakit? Tak sakit kan? Sebab reseptor sakit pada bahagian siku ni adik-adik kurang berbanding bahagian kulit lain. Macam kita cubit kat sini sakit tau. Cubit kat sini pun sakit. Bila reseptor kurang, otak tak dapat nak proses rasa sakit tu tau. Dah tahu tak sakit, buat apa nak cubit? Tak payahlah cubit, buang masa je cubit. Didik TV KPM. Sedapnya bau dia. Walaupun belum dibakar, sudah pastinya enak cikgu. Tengok pun Ya, dah tahu. betul. Kembali kita dalam slot menengah atas di mana hari ini kita menyediakan pizza cikgu bagi mata pelajaran kita pada hari ini, iaitu pembuatan roti untuk murid-murid berkeperluan khas. Okey cikgu, tadi cikgu dah masukkan pizza cikgu. Macam mana cikgu? Dah lebih 20 minit ni. Dah, kita nak angkat ya. Okey, murid-murid pastikan okey, bila kita nak angkat ni pastikan keselamatan ya. Okey, bau dia ya Allah Mira. Sampai ke sini cikgu. Okey, pakaikan sarung tangan ketuhar. Oh, sebab panas kan, tak boleh terus ambil macam tu, bahaya. Okey, kita pakai. Dan kita akan tarik. Okey, Wow. Ini pizza kita. Bau dia. Cantiknya cikgu. Okey, tadi kerana saiz oven tadi kita tak berapa muat, jadi bakar cikgu punya terlebih dahulu kan? Ya, betul. Sekarang ni Mira pula nak bakar Mira punya pizza. Okey. Boleh Mira. Cikgu. Okey. Terima kasih cikgu. Terima kasih Mira. Okey, ni Mira punya. Okey. Kita masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey, kita akan laraskan masa dia 20 minit. Okey, biarkan. Okey, sambil-sambil tunggu Mira punya pizza dibakar, ini cikgu punya yang dah siap ni cikgu, yang memang bau pun wangi sedap ni cikgu, Ya, sebab betul. mengikut semua resepi yang telah ditetapkan, menggunakan teknik yang tepat. Jadi cikgu, pizza ni kita dah boleh potong ke cikgu, ke kita kena biar dulu? Okey, kita boleh potong. Boleh potong terus. Tapi kalau kita nak potong, pastikan dia sejuk sekejap lah. Kenapa tu cikgu? Sebab bila panas-panas kan, nanti pelajar nak pegang kan, murid-murid nak pegang kan susah, panas. Tapi tak apa. Cikgu dah sejukkan tadi kan. Boleh pegang. Okey. Mira nak potong ke cikgu potong dulu tunjuk? Saya tak kisah mana bolehkah cikgu? Okey, cikgu akan tunjukkan cara potong. Okey, ini adalah pemotong beroda untuk pizza. Okay. Boleh. Ke cikgu tak nak ni bawah ni? Patutnya kita tahu atas yang kayu tu. Oh, ya ke? Kita cabut terus lah. Okey. Tak apa, boleh cikgu. Okey. Kita akan potong. Wah, ini topping sebab tinggi sangat. Kita letak topping ni cikgu. Betul Mira, nampak. Okey. Okey. Wah, sedapnya. Banyak. Okey, nanti Mira boleh cuba potong sebelah ni. Boleh? Okey, Mira cuba potong sebelah pula. Okey.
Macam ni. Mengikut cara yang cikgu dah tunjukkan tadi Kita bagi daripada 4 je lah. Kita potong Toppingnya 4. banyak. Bergantung kepada saiz pen juga kan Ya, cikgu? betul. Kalau saiz pen tu besar, mungkin kita potong lebih banyaklah potongannya. Ya. Okey. Siap dah cikgu. Pizza kita. Wah, sedapnya. Okey. Sedap. Pizza dah siap potong juga. Jadi, langkah seterusnya apa cikgu boleh makan ke? Kita boleh makan kalau Mira nak rasa boleh. Tengok boleh komen. Sebab kita dekat dalam sekolah kita ada senarai semak. Kita akan dapatkan palangan punya ni komen. Jadi dari segi rupa macam mana Mira rasa? Dari segi rupa memang menarik perhatian cikgu. Okey. Kerana toppingnya ada berwarna-warni, macam-macam warna, ada taklah satu warna je. Ya, betul. Selain tu, okey, masak dia okey ke tidak? Cara masakan pun okey, sebab kalau tengok kat sini roti dia taklah orang kata terlalu dibakar kan. Betul. Cantik je warna roti tu. Cuba Mira pegang dough tu, lembut ke tidak? Tekan. Pegang tekan kat sini. Wow, walaupun dah dibakar masih lembut lah cikgu. Ya, betul. Maknanya dough tu naik dengan baik. Okey. Cikgu nak Mira boleh makan lah, boleh rasa. Wah, Mira boleh rasa cikgu? Boleh. Okey, kalau macam tu Mira akan rasa. Tapi kan cikgu, sebelum tu Mira nak tanya juga, kalau dari segi kemasan, kalau macam nak menghantar kepada pelanggan, selain daripada menggunakan pen, mereka pun boleh, murid-murid boleh bungkus dengan menggunakan kotak kan cikgu? Betul. Kita pun ada sediakan kotak ikut standard pelanggan yang nak lah. Okey, maknanya kalau ini adalah saiz yang kecil, kita boleh masuk kotak yang kecil lah. Mira ambil kotak cikgu, tunjuk dekat boleh, murid Mira. ya. Okey. Kat sini kita ada 3 variety kotak yang berbeza saiz. Okey, kalau murid-murid dekat rumah boleh tengok, kawan-kawan saya boleh tengok. Ada ini saiz yang paling besar ya cikgu. Betul lah. Saya yang paling besar. Paling besar. Yang ini ialah saiz sedang. Sedang. Yang atas tu paling kecil. Paling kecil. Ini sesuai lah yang macam pen yang kita buat tadi cikgu. Betul. Okey. Macam tu saya ambil yang saiz ni ya. Saya pilih kecil lah. Sebab pelanggan kita nak yang kecil kan. Jadi kita ikut. Okey. Kalau saya guna kotak yang besar tu tak boleh ke cikgu? Kotak juga. Okey. Tutup Dia juga kalau pizza besar kita. sangat nanti tak cantik lah. Dia besar sangat nanti dia bergoyang. Benda tu bergerak macam ni dia dah cukup cantik. Memang sesuai untuk dia. Sebab pelanggan order yang kecil, bila kita saya besar nanti kan dia kata saya order yang kecil tapi kenapa dalam ni? Nanti kan berlaku macam-macam pula komen. Ya. Okey, kemasan tu penting. Ingat ke situ ya, murid? Okey. Kita masukkan. Okey, pastikan kita angkatlah. Oh, macam tu. Sepatutnya. Okey. Boleh. Nampak. Kita susun. Kita letak semula. Boleh juga kalau kita tak nak potong dalam kotak ni pun boleh. Okey, masukkan je lah ni ke? Ya. Okey. Dah siap masuk dalam kotak tu. Okay. Dan tadi pizza ni kita dah siap potong lah kan? Betul. Dengan menggunakan cutter cikgu cutter. Pemotong pizza lah. Kalau murid-murid kan di rumah, kalau mereka menggunakan pizza, menggunakan pemotong biasa pisau biasa boleh tak ada masalah. Jangan disebabkan tak ada pemotong pizza dia tak boleh nak potong. Murid-murid berkelas jangan susah hati. Dekat rumah pakai pisau biasa pun tak apa. Jangan pakai pisau yang potong ayam pula. Bahaya. Pizza ni kecil. Betul tak? Dan ingat apabila menggunakan pisau ataupun peralatan tajam, pastikan ada ibu bapa ada di rumah ataupun dekat sekolah pastikan guru mesti ada. Sebab benda tu kan berbahaya. Pisau adalah satu alatan yang berbahaya ketika berada di bengkel. Untuk mengawasi kita lah supaya mengelakkan berlakunya sebarang kecederaan ataupun kemalangan kecil. Betul. Itu sebab itu kita kena patuhi peraturan ketika berada di bengkel. Ya. Okey cikgu, pizza dah siap. Semua teknik yang cikgu nak tunjuk daripada awal kita membuat dough, cikgu dah tunjukkan langkah-langkahnya bagaimana, resepinya bagaimana. Jadi cikgu, apa kesimpulan yang cikgu boleh buat dalam kelas kita pada hari ini? Okey, kesimpulan yang kita boleh buat ialah murid-murid di rumah jangan susah hati. Maknanya kalau kita nak buat pizza ni, maknanya senang sahaja. Okey, kita ikut resepi standard sekolah masing-masing. Okey, jadi ikut teknik yang betul. Pastikan patuhi keselamatan ketika berada di bengkel dan buat dengan dalam keadaan yang tak stres. Maknanya kita enjoy. Bila berada di dapur, masak tu kena enjoy. Barulah kita seronok. Macam tu juga murid-murid kat sekolah. Kalau cikgu masuk dengan muka ketat je, murid pun takut nak masak. Kan? Kita
memasak ni adalah satu terapi. Kita nak seronok-seronok betul. je. Barulah masakan kita pun sedap. Ya. Baik cikgu, kalau mereka di rumah yang ingin mendapatkan latihan ataupun tips, dari mana mereka boleh dapatkan cikgu? Daripada sumberku delima lah kan. Jadi murid-murid boleh tengok pada sumberku. Jadi dalam tu semua ada. Ya, betul tu. Jadi jangan susah hati, boleh terus pergi ke laman Sesawang yang sudah tertera di kaca TV anda. Baik, terima kasih banyak-banyak cikgu atas perkongsian pada hari ini. Cikgu kita iaitu Cikgu Nur Marziha dan juga ribuan terima kasih juga kepada Cikgu Saiful Amri yang merupakan guru bahasa isyarat kita pada hari ini. Tak lupa juga kepada semua murid-murid yang sedang menonton di rumah, kerana menonton sehingga ke penghujungnya, diharapkan apa ilmu yang cikgu kongsikan pada hari ini memberi manfaat kepada semua yang menonton. Kita jumpa lagi di episod akan datang dengan mata pelajaran yang lain pula. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye. Didik TV KPM